Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak SPM 2021 menjelang 70 plus menjelang SPM sepatutnya kelas-kelas pada waktu macam ini fasa-fasa akhir full. Tapi pelajar kita ambil kesempatan bekerja yang adalah kemampuan nak bekerja. Tak apalah, kita tak boleh nak halang yang nak bekerja. Yang hadir saya doakan semuanya berjaya mendapat A ke atas dan berjaya kuasai sejarah ini dengan baik. Baik, pada hari ini kita nak kongsi tajuk. Saya dah habis pada siri yang ke-14. Semalam saya dah masuk sikit siri yang ke-15. Tapi hari ini saya akan ulang balik supaya kita dapat kuasai sejarah, khususnya bab tingkatan 5. Saya ingat minta pelajar remind balik memori awak. Saya minta kita kuasai 5 bab tingkatan 5. Bab 1, bab 2, bab 7, bab 8 dan bab 9. Jadi pada hari ini kita nak kongsi ialah bab 7. Saya akan habiskan bab 7. Bermaksud minggu depan saya akan masuk bab 9. So minggu depan kelas yang terakhir. Lepas tu saya nak berehat lah. Sebab banyaklah saya pun agak letih juga ya. Okey, baik. Boleh dah sedia? Dah ada buku, dah ada bahan catatan. Pastikan bersedia dengan kelas kita lah Okey. Saya akan share screen. Okey, tajuk kita hari ini ialah bab 7 tingkatan 5. Jadi saya harap pelajar bersedialah. Okey. Dalam bab 7 ini tumpuan kita masih sama, iaitu bab pilihan raya. Pelajar boleh tengok analisis yang saya bagi sebelum ini. Dan bab lambang. Jadi saya harap pelajar boleh mula. Ada lagi pelajar baru masuk ni Aiman. Saya kalau dah mula share kan dia tak nampak Okey. Kita akan tengok di sini pelajar analisis bab 7 tingkatan 5. Pelajar boleh tengok di sini pelajar. Okey, ada lagi pelajar yang mau tengah join tu. Sementara saya terima dulu. Okey, Hafiz. Okey. Saya kongsi balik apa yang saya dah kongsi semalam. Bermaksud sepatutnya pelajar yang hadir dia lebih advance lah. Okey. Jadi ini adalah kelas kita yang kedua terakhir. Saya ingatkan pelajar. Jadi saya harap pelajar dah mula fokus SPM. Khususnya kertas 2 Kalau masih belum fokus, masih belum ada mood belajar, saya anggap kita mungkin dah ketinggalan sikit lah Okey, ada lagi yang nak join Saya tengok di sini sekejap. Ramai lagi nak join. Saya kena checkkan skrin balik Itu saya suka masuk awal. Jangan masuk kelas lambat. Bila masuk kelas lambat, saya susah nak terima kan. Ni bateri lambat baru datang. Okey, kita tunggu 2-3 minit. Okey. Kamera. Kita sampai 10.36 saya stop. Lagi seminit. Saya anggap pelajar yang tak masuk tu tak minat lah.
Okey. Ini adalah apa yang saya nak kongsi hari ini, pelajar. Okey, saya harap pelajar dah bersedia. Saya share balik apa yang saya kongsi semalam. Pertama, terima kasihlah pelajar yang telah bersama dengan saya dan melihat channel saya, channel Santai Sejarah SPM, yang saya telah kongsi video-video perkongsian untuk bantu anak-anak, bukan untuk mencari glamour, tapi untuk bantu anak-anak SPM dalam pelbagai bentuk lah. E-didik, webinar jabatan, dan saya harap pelajar terus bersama dengan saya sehingga SPM kita 24 hari bulan. Baik, pelajar. Saya dah ingatkan banyak kali, sebenarnya saya dah letakkan tajuk-tajuk yang fokus ini pada 2 video ini. Jadi pelajar boleh tengok video-video ini, dan saya sudah sampai siri yang ke-14. Pagi tadi saya dah masuk. Ini siri yang ke-15. Siri yang ke-15, saya ingatkan lagi pelajar yang sedang tidur, kelas kita SPM 24 hari bulan. Jadi tajuk kita pelajar hari ini ialah 2 tajuk utama ini. Pilihan raya, lambang. Pilihan raya saya dah sentuh semalam, saya ulang balik supaya pelajar jelas dan faham. Pelajar, ada lagi pelajar nak masuk tu, sekejap saya kecilkan. Dia payah sikit lah bila saya nak kecilkan. Ada hilang Okey, ada Nurin Okey. Kalau pelajar nampak ke? Kalau saya kecil macam ini, nampak tak nampak? Senang saya nak approve pelajar kita bila dia nak join. Nampak Nampak tak nampak? Okey, terima kasih. Senang saya nak approve pelajar. Fikri. Okey, good. Okey. Kalau pelajar nampak di sini, saya selalu bagi tahu tajuk yang pelajar dah buat, sepatutnya pelajar dah slash buang. Tajuk kita hari ini cuba tengok bab 7. Hanya satu negeri saja, Terengganu, yang mengambil tajuk pentadbiran dan perundangan. Itu tajuk SPM ulangan. Negeri lain, pelajar boleh tengok dia dah ambil tajuk pilihan raya dan lambang. Kalau tengok bab 7 ini pelajar, dalam 2 tahun terakhir ini memang disoal. Pelajar pun nampak 2018, 2019. Jadi kita harap sekali lagi lah bab 8 tu tengok pendidikan 2 tahun berturut-turut. Okey. Dan kalau kita nak tengok nengok pula Okey. Soalan struktur dan esei, struktur lebih banyak disoal. Inilah tajuk dia. Cuba tengok analisis ini. Pelajar nampak pilihan raya kali terakhir disoal 2014. Jadi sudah tentu kita kena tahu tajuk ini dengan detail. Saya harap pelajar dah boleh tanda tajuk-tajuk ini. Saya pergi pilihan raya dulu Dalam pilihan raya ini, saya letak 4 ini, saya harap pelajar baca, faham. Dah keluar dalam periksa percubaan kita, tak dapat full mark. Berapa ramai pelajar salah tentang syarat-syarat menjadi pengundi dan calon. Jadi saya harap pelajar tengok ada persamaan, ada perbezaan. Pilihan raya kecil, pilihan raya umum, proses pilihan raya dan peranan SPR. Okey. Sampai di situ, saya harap pelajar jelas.
Dan kita cuba tengok soalan. Ada lagi pelajar nak masuk ni. Mahfuz, selamat datang Mahfuz. Okey. Ini ialah soalan 2014 SPM. Saya harap pelajar boleh tengoklah. Okey, ada lagi. Kesian Aina. Kalau saya tak terima, kesian juga. Okey, kita tengok soalan pilihan raya. Dia soalan esei. Kalau pelajar tengok soalan esei 2014 ni, dia agak mudah. Okey. Soalan yang disoal pada waktu itu ialah soalan nombor 10. Ramai pelajar tak boleh jawab pelajar. Habis mengelupur hari itu. Cuba kita tengok soalan. Kalau macam inilah keluar, pelajar boleh bagi respon. Hari ini kita nak bincang soalan 2014. Nyatakan proses pilihan raya. Sebelum saya ulang kaji, cuba jawab dulu di chat. Markah 4. Okey, hari ni pelajar tolong bagi respon lah. Semaksimum yang mungkin. Kelas-kelas kita yang terakhir ini. Diadakan 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali. Tak ada. Tak ada markah. Dalam senarai proses tak ada 5 tahun sekali. Cuba dia mula dengan apa? Pembubaran parlimen? Ya, pembubaran parlimen. Good. Pembubaran parlimen dah dapat 1 markah. Pembubaran parlimen, penamaan calon. Ada lagi. Okey. Dah dapat. Okey, Firdaus kata penamaan calon. Kita mula aktifkan chat kita. Nisa penetapan tarikh. Okey, itu dah dapat markah-markah awal tu. Penetapan tarikh oleh SPR. Dia mesti sambung Nisa kalau kita tengok di sini pelajar, saya letak dalam PowerPoint saya proses pilihan raya. Cuba kita tengok balik. Kita belajar dan faham. Dia bermula dengan penamaan calon. Pelajar tolong ingat, lepas ni kita nak remind balik, tulis dalam chat. Okey, penetapan tarikh. Mula-mula ini dulu. Kalau pelajar tulis ini, tak ada SPR, mungkin markah tak ada. Madan ditulis parlimen dibubar, pengumuman tarikh pilihan raya, penamaan calon. Jawapan tu betul, tapi kalau boleh spesifik. Okey. Nampak nombor 2, penamaan calon. Good, Madan dah buat tadi. Kawan-kawan kita pun dah buat. Lepas itu, barulah ada manifesto. Apa tu manifesto? Apa yang dia nak bagi kalau dia menang. Dia bagi handset free misalnya. Untung kita. Undi saya, line percuma setahun. Untung kita. 4. Kempen. Kempen tak boleh lama. Sebab apa kempen tak boleh lama? Saya dah bagi tahu sebelum ni. Kenapa kempen tak boleh lama? Dalam 2 minggu biasanya dah habis kempen. Dalam buku teks ada. Cuba pelajar ingat balik. Boleh on mic kalau nak cakap. Kempen pilihan raya. Kenapa tidak boleh lama? Tak ada jawapan. Dekat buku teks ada. Nampak sangat buku teks tak ada. Ketinggal di sekolah apa. Kempen ni kalau lama sangat, apa jadi? Tak ada jawapan di chat. Semua tidur ke apa? Tak ada saya last nampak jawapan Madan je. Kenapa kempen kita tak boleh lama?
Rasuah, Firdaus kata. Mungkin rasuah, itu pandangan dia. Tapi sebenarnya dia boleh menimbulkan suasana ketidaktenteraman negara kita lah. Kempen, mungkin ada yang begitu taksub. Oh, dia buruk-buruk orang. Boleh menimbulkan pergaduhan dan sebagainya lah. Okey. Tempat mengundi diumumkan. Mengundi di Tiwa. Mengira undi di Dewan Batu Gajah. Contoh. 6. Pengemberian kertas undi pada hari mengundi tu. Dalam bilik. Pembuangan undi. Pengiraan undi dan diumumkan pemenang. Kalau boleh pelajar, jawapan ini ikut kronologi. Okey, saya nak stop dan saya nak pelajar tulis semula 4 jawapan tanpa tengok. Okey. Madan dia dah buat dah. Amira kata rakyat marah. Okey, kalau kita tengok jawapan Madan ni, parlimen dibubarkan, pengumuman tarikh pilihan raya, penamaan calon, kempoh kempen pilihan raya. Okey, good. Itu ikut kronologi tu. Kalau di Indonesia, okey, penetapan tarikh oleh SPR. 1 markah dah. Sebab soalan kita tadi, dia nak 4. 2 penamaan calon. Good, dapat 2. Itu ikut kronologi tu ya. Katakan nombor 4 seterusnya awak lupa, awak boleh lompat. Tapi pastikan ikut kronologi. Firdaus kata menyediakan manifesto. Ini kena ingat. Manifesto, lepas tu kempen. Baru boleh kempen. Okey, saya harap pelajar, kalau kita tengok soalan ini, kita nampak mudah. Nyatakan proses pilihan raya dilaksanakan di negara kita. Kalau kita nampak macam mudah, tapi kalau kita tak faham kronologi, takut kita hilang markah. Okey. Kalau kita tengok soalan berkaitan dengan percubaan, okey, kita tengok daripada modul. Saya dah masuk modul ni dalam grup. Saya harap pelajar tengoklah. Bukan saya masuk saja. Okey. Kalau kita tengok di sini tajuk lambang. Di sini dah ada tajuk esei pilihan raya. Dia hampir sama dengan soalan SPM sebenar. Tadi SPM dia nak 4, yang ini dia minta 6. Proses pilihan raya. Gambar pun hampir sama. Gambar pun hampir sama. Gambar orang baris. Ini gambar orang mengundi. Okey. Itu yang pertama. Pesanan saya di sini, kalau boleh, jawapan ini, kalau boleh jawapan ikut kronologi. Ikut urutan. Kalau orang tak tahu apa itu kronologi, ikutlah urutan. Tak tahu urutan, ikutlah proses dia. Dia ada step dia. Okey. Clear soalan pertama. Soalan kedua, dia nyatakan sebab seorang calon boleh hilang kelayakan bertanding. Dia nak di sini 4 markah. Saya nak pelajar tulis jawapan di chat. Fikirkan balik apa jawapan kalau hilang kelayakan. Contoh saya bagi di sini. Dia yang pertama itu ialah muflis. Ataupun kita panggil bankrupt. Tak boleh lah. Calon macam ini tidak boleh ataupun tak boleh tanding. Okey, yang kedua, Amira menerima rasuah, tak boleh. Nisa bukan rakyat. Bukan rakyat tempatan. Itu disambung. Kalau bukan rakyat,
Kita nak letak macam mana? Apa lagi? Syarat kita dia mesti apa? Bermustautin, orang katakan. Ya. Kalau dia tidak bermustautin, dia tak boleh lah. Bermustautin. Awak tinggal di Cameroon. Lepas kahwin dengan negro, minatkan negro UTP, awak duduk di Cameroon, nak bertanding, tak boleh lah. Okey, tidak bermustautin. Lagi 4. Macam mana dengan kes mahkamah dengan ataupun denda? Siapa yang ingat lagi? Cuba tengok buku teks. Okey, tengok buku teks pada muka surat yang ketiga. Yang ada gambar ini. Okey, kita tengok di sini pelajar. Kalau kita nampak di sini, dia ada jawapan. Tidak boleh memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Bukan kaki tangan kerajaan. Tidak disabit. Maksudnya, kalau dia ada kes mahkamah, iaitu dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau denda tidak kurang dari 2,000. Dia tak boleh bertanding. Ini kena ingat, benda ini dah ada dalam buku teks. Dia hanya keluarkan balik saja. Dia minta 4 markah. Kita takut dalam benda-benda macam ni, kita cukup risau. Sebab dalam buku teks ni pelajar, dia detail. Okey, kita bedah sikit buku teks. Okey, kalau kita tengok buku teks ni, tajuk pilihan raya ni, mula-mula sekali kita jumpa. Okey, kalau kita tengok di sini, yang ini, saya tulis dengan pen merah, aku sedap sikit. Ini perenggan pertama ini. Kalau pelajar ada buku teks, boleh tulis. Dia tanya dengan maksud pilihan raya. Dan cara diisytiharkan, menang. Cara diisytiharkan, menang. Di sini jawapan dia. Kalau perenggan kedua ini adalah peranan SPR. Kalau tengok peranan SPR ni, kita nampak 3 fungsi utama SPR. Tadi saya dah bagi tahulah. Peranan SPR tolong tengok. Okey. Seterusnya, ini ialah jenis pilihan raya. Tadi saya bagi tahu, kita ada pilihan raya umum, pilihan raya kecil. Saya tengok ada pelajar kita, dia memang detail. Dia buat buku, dia garis. Ada setengah dia pakai bantai je. Okey. Ini pilihan raya kecil tadi, sambung. Macam mana pilihan raya kecil itu boleh berlaku? Inilah yang paling penting. Ini kita panggil proses pilihan raya. Masih buku teks. Yang ini, kita nampak syarat menjadi calon. Dan syarat, kita nampak sambung. Yang kita jawab tadi tu. Mengapa tidak boleh bertanding? Okey, disambung lagi belakang ini. Syarat menjadi pengundi. Dia detail. Jangan kita, ini muka surat mana? Syarat menjadi pengundi, nampak bermustautin, dan yang terakhir, kita tengoklah syarat-syarat lain. Ini kebat di sinilah kemungkinan kita nampak. Okey, itu soalan pertama kita dah jawab. Soalan kedua kita dah jawab. Kalau kita tengok soalan ini, nanti saya tunjukkan bentuk jawapan.
Okey. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapa masyarakat di negara kita melakukan provokasi? Pelajar di sini mungkin hilang markah kalau tak tahu maksud provokasi. 1. Dan langkah mengatasi. Di sini, dia nak dua benda. Di sini, pelajar digalakkan bagi dua jawapan dalam dua perenggan. Seelok-eloknya lah. Ataupun kalau tak nak dua perenggan, manakala ataupun berbanding. Okey, cuba bagi respon soalan C. Mengapa masyarakat kita suka buat provokasi? Tahu provokasi? Burukkan parti orang, batu api, yang boleh menimbulkan pergaduhan. Okey, kita tengok, tunggu jawapan pelajar. Okey, come on yang lain-lain, tolong bagi respon. Jangan senyap je, but. Okey, soalan saya tu tengok. Mengapa segelintir masyarakat melakukan provokasi? Provokasi ni buruk-burukkan orang. Okey, tidak puas hati terhadap manifesto. Good. Firdaus, politik tak matang. Azwan tak puas hati. Mungkin kita tak puas hati dengan pemimpin tertentu. Minta bantuan tak dapat-dapat. Itu dia burukkan orang. Betul lah. Tiga-tiga jawapan tu betul. Bagus. Berdasarkan pengetahuan saya, itu dapat jawapan dah. Macam mana kita nak atasi? Jadi calon jangan jawab. Jawab satu, atasi satu. Takut jawapan awak tak kena. Awak bagi ketiga-tiga provokasi, seterusnya baru awak jawab langkah mengatasi. Okey. Macam kita jawab kertas 3. Cabaran dan langkah. Apa langkah mengatasi? Mesti ada langkah. Mengetatkan undang-undang, Amira, good. Undang-undang kita kena ketat. Bagaimana? Dengan mengenakan mungkin denda, hukuman atau sebagainya lah. Kalau calon mungkin dia hilang kelayakan bertanding. Kalau diburukkan negara orang pula. Calon lain. Pemimpin perlu mengutamakan keperluan rakyat. Betul. Denda. Okay, good. Jadi pelajar-pelajar yang tak bagi respon, tolong tengok jawapan dekat respon tu. Bukan awak masuk kelas, lepas itu pergi makan cokodok. Tak boleh lah ya. Okey. Ini kita nampak. Saya nak share pelajar. Semalam saya share dah ada lagi pelajar yang baru masuk. Sekejap kesian. Okey, Nini Abdul Hamid. Nini daripada sekolah mana Nini? Sains Pasir Putih. Okey, good. Selamat datang. Kita dah mula lebih kurang 15 minit yang lalu. Okey, baik. Saya nak tunjuk pelajar. Yang ini kita dah clear dah. Habis. Saya nak tunjuk ini saja. Jadi bagaimana rakyat Malaysia setia? Ini pun kita dah jawab. Macam mana syarat nak menjadi pengundi? Awak tahu dah, rakyat Malaysia umur 21 tahun. Lagi bermustautin. Okey, ni kita dah bincang. Kita nak tengok apa dia pergi bahagian cabaran ni. Masuk persekutuan. Ini tajuk-tajuk selepas ini. Baik. Ada lagi pelajar? Saya nak share di sini. Ini pelajar tengok.
Saya selalu share pelajar. Dua bentuk jawapan pelajar. Semalam saya dah bagi tahu. Nyatakan proses pilihan raya di negara kita. Saya bagi jawapan ini. Pelajar nampak ayat dia macam berterabur. Apa fakta yang pelajar nampak dalam jawapan dia? Cuba tengok. Dan berapa markah kita nak bagi kalau pelajar jadi pemeriksa? Sekarang awak jadi cikgu. Awak semak kertas. Awak nak bagi markah berapa? Markah 4 tadi. Ada lagi pemasuk tu ya. Okey, Farah Hana. Okey, good. Okey. Saya share balik. Berapa markah nak bagi? 4 markah. Nisa. Oh, bagus Nisa. Nurin 3. Oh, ini cikgu yang baik hati. Dapat merasa macam ini. Bagus betul ya. Okey, kita tengok sama-sama pelajar. Madian dia bagi 2 je. Nida 1 atau 2. Nini 2. Okey, good. Cuba kita bincang sama-sama. Proses pilihan raya di negara kita 5 tahun sekali. Tak ada dalam skema ni. Nurin 1 atau 2. Calon membuat pertandingan mesti membuat penamaan calon. Good. Sampai situ kita titik. Ada jawapan penamaan calon. Okey, kita write 1. Seterusnya mereka hendak mempromosikan diri mereka. Macam jual barang pula kan. Promosi ni mungkin pelajar ini dia anggap dia kempen lah. Jadi mungkin kita boleh bagi markah untuk tolong dia lah. Kalau nak tolong. Kalau tak nak tolong pun tak apa. Kita bulat promosi tu. Sebab bukan jual barang. Okey, 2. Kita anggap kita bagi markah ya. Boleh mengadakan ceramah atau taklimat. Di atas tadi dah bagi dah. Bukan taklimat. Dia kempen. Okey. Dah dapat 2. SPA menetapkan tarikh pengundian. 3. Dah 3 markah. Rakyat yang mendaftar sebagai pengundi, maksudnya dia mesti mendaftar sebagai pengundi. Tak ada kaitan dengan proses. Seterusnya akan mengira undi. Mengira undi tu ada jawapan. Jadi siapa yang bagi 4 tepat lah. Ramai yang bagi 4 tadi ya. Yang bagi 2. Nampak jawapan itu berterabur. Tapi tak apa. Okey, ini bukan pelajar Melayu. Yang kedua, ini pelajar Melayu. Pelajar yang faham bahasa cantik. Berapa markah? Berapa markah kita nak bagi yang ini? Yang ini beza sikit pelajar Tapi tulisannya cantik. Macam tulisan Firdaus. Okey, yang ini berapa nak bagi? Nurin 1. Azim 1. 1 je. Nida 1. Syakila 1. Nisa 1. Ramai boleh jadi cikgu dah ni. Okey. Kalau kita tengok 1. Di mana markah 1? Di mana markah 1? Ni kalau nak bagi 2 atau 3, mana fakta yang kita nak bagi? Kira pentas undi. Okey, good. Rakyat undi. Okey, kita tengok sama-sama. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga kosong. Mana pula 18 tahun Rakyat beratur, baris ketiga, baris keempat. Rakyat beratur di pusat pembuangan undi di setiap negeri sendiri. Tak ada dalam proses kita. Okey. Pemimpin bijaksana tak ada sampailah habis. Mengira kertas undi.
Dapatlah 1 markah. Kesian kadang-kadang kita jawab banyak. Kita anggap kita akan dapat 4 markah. Rupanya baru dapat 1 markah. Itu hati-hati Okey, soalan seterusnya. Soalan B. Ini soalan SPM 2014 ni. Pilihan raya di negara kita dilaksanakan secara adil. Buktikan. Markah kita katalah 6. Berapa nak bagi pada jawapan yang pertama tu? Pengundi bebas memihak kepada calon yang disukai. Markah 6. Kalau pernah tengok jawapan dia, penanda wacana pun tak ada. Ayat pun nampak macam tunggang langgang. Intro tak ada. Beza dengan jawapan kedua. Jawapan pertama ni, calon kalau kita lihat, hampir kesemuanya betul. Full mark. Tidak memihak, bebas memihak 1. Tidak boleh dipaksa 2. Calon cuma menyediakan manifesto mereka dan memberi ceramah. Kerajaan tidak campur tangan 3. Diuruskan oleh SPR 4. Pengiraan undi luar negara salah. Tidak memberitahu orang lain 5. Mengundi 1 kali saja full mark 6. Yang kedua ni, keputusan diumur hasil undian dan persetujuan semua pihak 1. Terdapat SPR yang mengawal kawasan sekeliling 2. Undi rahsia 3. Mungkin tidak menimbul pergaduhan. Itu kalau ada huraian. Dibenarkan berkempen 4. Nampak jawapan dia? Dia beza dengan jawapan tadi. Itu sebab saya minta pelajar, tolong kuasai tajuk proses pilihan raya ini. Ada lagi pelajar baru masuk. Zafrul. Selamat datang Zafrul. Baru lepas makan roti canai Selamat datang Zafrul.